Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahira binti Amiruddin, nombor metrik 048023. Kami akan bercakap sedikit berkaitan dengan materialisme. Okey, definisi materialisme dalam Kamus Dewan edisi keempat bermaksud fahaman atau falsafah yang mempengaruhi bahawa hanya bendalah yang menyebabkan adanya dan terjadinya segala sesuatu dalam dunia ini. Manakala menurut Kamus Cambridge Advanced Learner Dictionary edisi ketiga menunjukkan teori-teori atau kepercayaan terhadap material sahaja yang wujud di dunia. Manakala daripada sudut falsafah, semua fakta atau hakikat termasuk hakikat yang berkaitan dengan pemikiran manusia, kecenderungan dan sebab akibat sejarah manusia adalah semuanya bergantung kepada proses fizikal atau benda. Seterusnya, sejarah kemunculan materialisme. Materialisme telah berkembang sejak daripada zaman Yunani lagi. Ahli falsafah yang mengembangkan materialisme ini ialah Democritus yang hidup sekitar tahun 460 sebelum Masihi hingga 360 tahun sebelum Masihi. Seterusnya, materialisme yang dikembangkan dan dianuti oleh ahli falsafah telah mempengaruhi perkembangan falsafah dan tamadun barat. Ahli falsafah pertama yang menganut materialisme ialah Thomas Hobbes. Seterusnya, ketika abad ke-18 dan 19 Masihi, materialisme memasuki fasa yang lebih radikal, bahkan mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan dalam sains dan juga tamadun barat moden. Seterusnya, terakhirlah teori evolusi yang dikembangkan oleh Charles Robert Darwin, iaitu seorang ahli biologi British, telah mempengaruhi beberapa pemikiran falsafah barat. Teori evolusi Darwin iaitu telah mengajar bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini dipengaruhi oleh berbagai-bagai proses alamiah, berevolusi dan berkembang dengan sangat sederhana menjadi makhluk yang baru. Makhluk baru itu juga menjadi jenis-jenis baru yang bertambah kompleks dan dalam jangka waktu beratus-ratus tahun menjadi jenis makhluk yang paling kompleks seperti kera dan akhirnya menjadi manusia. Seterusnya, Darwin sendiri juga telah menyifatkan dirinya sebagai seorang agnostik, iaitu menafi adanya wahyu ilahi dan juga kewujudan Tuhan. Seterusnya, manusia hanya melihat menurut hukum alam kimia dan juga biologi, sehingga manusia ini dikatakan seolah sama seperti haiwan, tumbuhan dan juga benda lain. Seterusnya, kemajuan aliran ini mendapat tentangan yang keras dan hebat daripada ulama ke semua agama, terutamanya ulama barat, kerana konsep yang dibawanya adalah etis, iaitu tidak mempercayai bahawa Tuhan yang mencipta alam ini termasuk penciptaan manusia itu sendiri. Ahli falsafah pertama iaitu Democritus yang hidup pada kurun 460 sebelum Masihi sehingga 360 Masihi. Dia dilahirkan di Abdera di pesisiran Truk, Yunani Utara. Ia dikenali sebagai laughing philosopher, iaitu seorang yang sangat suka tertawa, dan ia merupakan anak murid kepada Leucippus, iaitu pengasas kepada mazhab ini sendiri. Ia mengembangkan pemikiran tentang atom, sesuatu yang begitu kecil sampai mata kita tidak dapat melihatnya. Menulis tentang ilmu alam, astronomi, matematik, sastra, epitesis dan juga etika. Dalam sejarah kuno, karya-karya kuno terdapat 300 kutipan daripada pemikiran Democritus dan sebahagian besar daripadanya adalah berkaitan dengan etika. Tapi sayangnya tidak terdapat satu karya daripada Democritus yang disimpan. Antara karya daripada Democritus ialah Man of the Same Name. Dan Democritus ini juga dianggap sebagai bapa materialisme oleh William A. Shakespeare. Seterusnya, Ludwig Adrian Feuerbach
Dia hidup pada tahun 1804 sehingga 1872 dan lahir di Bavaria, Jerman. Dia berasal daripada keluarga pengacara yang beriman dan juga cerdik pandai. Beliau belajar di teologi di Heidelberg University pada tahun 1824. Beliau berpindah ke Berlin untuk mengikuti kuliah daripada Hegel. Kalau kita tengok semua pemikiran daripada Ludwig ni kebanyakannya berpengaruh daripada Hegel. Okey, beliau meninggal pada tahun 1872 dan dikuburkan di Nuremberg. Karya yang tulis oleh beliau ialah Truth on Death, Immortality and the Essence of Christianity. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haurana binti Rohadi akan meneruskan penerangan daripada sahabat saya. Seterusnya kita masuk pada ciri-ciri materialism. Antara ciri-ciri materialism yang pertama ialah mempercayai bahawa segala yang wujud di dunia ini berasal dari satu sumber iaitu materi, maddah. Ini dikatakan materialism merupakan satu sifat yang tergolong dalam kehidupan masyarakat, tidak kira daripada dahulu hinggalah masa kini, yang mengutamakan keinginan untuk mengejar hala kebendaan, sedar atau tidak. Sebenarnya materialism ini semakin terserap di sanubari masyarakat di dunia ini yang selalu ataupun yang hendak terkejar-kejar untuk mencari kesenangan dunia dan kebendaan yang ada di sekeliling mereka. Okey, seterusnya yang kedua, menolak kepercayaan terhadap alam ghaib. Alam ghaib yang dimaksudkan di sini ialah tentang syurga ataupun pahala, dosa pahala, kerana mereka yang mempunyai sifat materialism ini memandang kebendaan menjadi kayu ukur pada mereka, maka ketakwaan dan ketaatan kepada Allah seolah-olah dipandang enteng, dipandang mudah. Akibatnya yang kaya menjadi angkuh, takbur dan sombong kerana mereka dipandang tinggi oleh masyarakat. Seterusnya, yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satu alat mencapai ilmu. Bila dikatakan pada zaman sekarang ni, dengan dunia teknologi yang semakin berkembang maju, maka laman sosial misalnya menjadi sebagai satu platform untuk berkongsi aktiviti kepada rakan-rakan lain untuk menunjukkan kemewahan mereka dan kebanggaan diri mereka. Okey, seterusnya yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam menetapkan sesuatu hukum. Boleh dikatakan ini, boleh yang dimaksudkan dikaitkan ini sebaliknya, mereka yang serba kekurangan dan miskin dipandang hina, dicemuh dan dipinggirkan sehinggalah ada yang tidak menjemput mereka kerana tidak setaraf. Sedangkan dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, baginda selalu dekat dengan golongan-golongan yang kekurangan, walaupun Rasulullah seorang pemimpin negara, tetapi baginda dan anak-anaknya tidak kaya dan tidak berharta. Seterusnya kelima, menjadikan kecenderungan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Itu yang dimaksudkan, iaitu malangnya masyarakat kini lebih mengharapkan penghargaan daripada manusia, bukannya keredaan Allah. Mereka asyik memikirkan apa yang orang kata sahaja, pemikiran biar apa-apa asalkan bergaya pada zaman sekarang, dan menjadikan seorang itu obses untuk hidup berbelanja lebih daripada kemampuan diri, yang akhirnya memakan diri sendiri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya saya akan menyambung pada bahagian menganalisis dan mengkritik berdasarkan ahli sunnah wal jamaah. Okey, saya Nur Nabila binti Syabuddin dengan nombor matrik 048025. Okey, seterusnya kita akan tengok pada bahagian mengkritik ni berdasarkan ahli sunnah wal jamaah tentang materialism ni ialah yang pertama, kita dapat mengetahui sesuatu kewujudan apabila kita memikirkannya menggunakan panca indera yang dimiliki. Hatta dalam Al-Quran sendiri telah banyak Allah berfirman yang mana gunakan panca indera ataupun gunakan apa-apa yang telah diciptakan oleh Allah ke atas diri kita
terutama menggunakan akal kita, panca indera kita. Bila mana kita menggunakannya, kita akan dapat mengetahui kewujudan setiap sesuatu tu, setiap sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Okey. Jadi berbeza dengan fahaman seterusnya kita tengok sekejap lagi apa yang difikirkan oleh golongan materialism ni. Okey, yang kedua, semua penciptaan Allah berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Okey, yang ni lah yang saya cakap tadi. Semua penciptaan Allah adalah berasal daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Macam itulah macam kita faham inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana kita yakin bahawanya kita datang daripada Allah dan kita akan kembali juga kepada Allah. Berbeza dengan golongan Marxis yang meyakini bahawa segalanya berasal daripada benda dan akan kembali kepada benda. Okey, berbeza dengan kita. Yang ketiga, hidup sebagai hamba Allah adalah tujuan utama. Okey, macam kita sebagai orang Islam, kita meyakini bahawa kehidupan kita adalah sebagai hamba Allah adalah lebih utama. Berbeza dengan mereka fahaman materialism ni mengatakan bahawasanya hidup mereka adalah untuk kebendaan, untuk mencari kebendaan. Semuanya berdasarkan kebendaan. Dan yang keempat, Allah telah menetapkan rezeki setiap manusia dan binatang. Yang mana kalau kita tahu, Allah dah janji dah. Bahkan hatta kita dari dalam alam rahim lagi, Allah dah tetapkan kita punya rezeki, dah tetapkan kita punya pekerjaan, jodoh, ajal, maut, semua dah ditetapkan. Okey? Dan seterusnya, hatta bukan setakat untuk manusia saja. Selalu kita dengarkan, ulat dalam batu pun boleh makan. Sebab apa? Allah telah menetapkan rezeki hatta kepada semua binatang-binatang yang melata. Okey, yang seterusnya, menurut Imam Ghazali berpendapat bahawa orang yang berfahaman materialism ni, yang pertama, fahaman ini hanya meletakkan segalanya berdasarkan kebendaan. Mereka kata, apa pun yang berlaku kat dunia ni, hatta fenomena, segala-galanya lah, mesti mereka akan letakkan kepada sesuatu ukuran kebendaan. Okey. Seterusnya, fahaman ini telah terkeluar daripada ajaran agama Islam. Macam kita tahulah fahaman materialism ni bukan untuk kita. Sebab apa? Memang dah terkeluar daripada ajaran agama Islam. Sebab apa? Mereka ini antara golongan yang ketiga tu, nampak fahaman ini tidak percayakan Tuhan. Mereka antara kesinambungan daripada etis-etis yang mereka rasa tak ada Tuhan. Semuanya berwujud daripada secara sendirinya daripada benda dan akan semua kembali kepada benda. Jadi dia tidak selari dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Okay, seterusnya kita tengok pada pandangan Islam terhadap materialism. Yang pertama, materialism bercanggah dengan ajaran Islam. Memang sangat bercanggah lah. Sebab apa? Materialism ni adalah memang tidak sesuai lah. Sebab apa? Tujuan kita hidup kerana Allah. Tapi tujuan mereka hidup adalah kerana kenikmatan dunia semata-mata. Yang kedua, dapat menimbulkan fitnah. Sebab apa? Bila dia ada satu fahaman yang kebendaan, mereka akan tidak secara malu, tidak segan silu, atau mereka tidak malu untuk mendapatkan sesuatu walaupun terpaksa dengan secara menyebarkan fitnah, menimbulkan fitnah secara macam tu. Seterusnya, yang ketiga, kenikmatan dunia semata. Jadi sebab daripada kebendaan, kita pun tahu itu semua hanyalah keduniaan semata-mata. Kita sebagai orang Islam, kita tahu bahawa kebendaan, harta, semua pangkat tu semua bukanlah sesuatu yang berkekalan. Okey, hanyalah sementara di dunia sahaja. Okey, seterusnya, yang keempat, kemuliaan bukan diukur di dunia sahaja. Maksudnya, kita bukan diukurlah. Sebab apa? Mereka rasa siapa yang lebih banyak harta, siapa yang lebih banyak yang dimiliki, apa yang harta yang dimiliki, pangkat yang dimiliki, mereka akan lebih dihormati. Macam kita tak. Kita orang yang lebih berilmu, orang alim ulama adalah lebih kita muliakan. Okey, seterusnya, membuat manusia lupakan sang pencipta. Memang sebab mereka terlalu mengejar kebendaan. Bukan setakat Tuhan mereka saja mereka tidak ingat. Bahkan yelah, kita sebagai orang Islam kan, takkan mereka nak ni kan. Okey, lepas tu mereka hanya sibuk mengejarkan keduniaan, sibuk mengajar harta benda. Sebab apa? Sampaikan mereka yakin bahawasanya bukan apa-apa ni, bukan daripada Tuhan. Dan seterusnya, hasad dengki dan bersifat wahan. Yang mana hasad dengki dan bersifat cintakan dunia. Benda ni lah yang paling Rasulullah SAW risaukan, yang mana bersifat wahan, cintakan dunia. Okey?
semoga kita semua tidaklah tergolong dalam golongan-golongan yang bersifat wahan. Okey, jadi kesimpulannya di sini, secara overallnya, bila mana kita dah faham apa itu materialism, materialism ni mempunyai cara berfikir kebendaan yang ini cenderung memiliki pemikiran bahawa jika kita tidak mempunyai wang, tidak mempunyai material, berarti kita tidak memiliki apa-apa. Sangat tidak wajar kan? Okey, dan materialism merupakan orang yang mempunyai fahaman bahawa Allah SWT dan hari kebangkitan tidak wujud. So, sangat tidak patutlah kan? Jadi, semoga kita semua ni tidak tergolong dan tidak terikut-ikut dengan fahaman materialism. Jadi, kita kena hati-hatilah dalam meneliti perkara-perkara ni kan? Jadi, semoga perkongsian daripada kami ni semua bermanfaat untuk rakan-rakan yang lain juga. InsyaAllah. InsyaAllah, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.